Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Aini binti Maisa. Nombor matrik saya D202211035553. Pada hari ini, saya akan menjelaskan jurnal yang bertajuk Isu dan Pembelajaran Digital dalam Transformasi Pendidikan Negara Pasca COVID-19 yang ditulis oleh Ida Wana Hasin, Rashidah Othman, Nur Syahidah Abdullah, Kartini Muhammad Yusof dan Muhammad Roslan Abdul Hamad. Jurnal ini telah diterbitkan pada 25 Disember 2022. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan serba sedikit tentang isu dalam jurnal ini. Kondisi pembelajaran pada masa kini dipengaruhi oleh pembelajaran digital yang berteraskan transformasi pendidikan dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mengikut arus pendidikan semasa. Penutupan semua institusi pendidikan daripada peringkat tinggi sehingga ke peringkat sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang telah memberi impak yang besar dalam kalangan guru dan murid terhadap pembelajaran digital. Hal ini boleh dibuktikan apabila menurut Muhammad Nazrul 2020, konsep pembelajaran digital merupakan transformasi sistem pendidikan di Malaysia dalam meletakkan kedudukan Malaysia ini sebagai pendidikan di tahap global yang bersifat menyeluruh dan turut memberi kesan kepada semua institusi pendidikan di Malaysia. Di Malaysia, perkembangan penggunaan teknologi maklumat komunikasi dalam kalangan masyarakat telah dilihat sebagai sesuatu yang positif di mana ia telah menggalakkan semua lapisan masyarakat untuk berlumba-lumba untuk melengkapkan diri dengan ilmu teknologi maklumat komunikasi ini. Jadi, pelbagai usaha atau langkah juga telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan tahap penguasaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Misalnya, menurut Supramaniam 2013, sebanyak 113 juta ringgit dibelanjakan untuk penyediaan perisian dan kursus bagi guru dan murid. Dengan itu, aplikasi digital ialah perisian yang dapat diakses melalui sambungan internet. Oleh yang demikian, masa depan sistem pendidikan negara dalam pembelajaran digital dapat dilihat melalui piawaian kualiti global yang menjadi penanda aras dalam memastikan kumpulan pelajar dapat memanfaatkannya. Seterusnya, saya akan teruskan dengan objektif kajian yang terdapat dalam jurnal ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti isu dan cabaran pembelajaran digital dalam transformasi pendidikan negara. Seterusnya, meneroka kepentingan pembelajaran digital dalam transformasi pendidikan negara. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti cadangan dalam pembelajaran digital melalui transformasi pendidikan negara. Kemudian, saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Secara umumnya, kajian ini mempunyai kepentingan kepada seluruh warga pendidik di Malaysia demi meningkatkan kecemerlangan pendidikan modal insan ke arah pendidikan abad ke-21 dalam transformasi pendidikan negara. Antara kepentingan tersebut ialah kajian ini memberi gambaran jelas kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM tentang halangan dan cabaran pembelajaran digital serta kaedah menanganinya. Ia mampu menjadi satu garis panduan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran digital di Malaysia. Seterusnya, pembelajaran digital ini mampu meningkatkan kualiti kecemerlangan dan prestasi sesebuah sekolah. Menerusi kajian ini juga, ianya memberi manfaat kepada guru-guru di sekolah untuk meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran digital dengan strategi baru untuk mencapai matlamat dan visi sekolah. Terdapat beberapa pernyataan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, menurut Ismail 2015, dua cabaran terbesar di dalam pembelajaran digital ialah kemahiran teknikal dan perubahan sikap guru yang mendepani arus perubahan dunia pendidikan. Seterusnya, daripada sudut kemahiran teknikal, Muhammad Nazrul 2020 berpendapat seawal perancangan, ketersediaan prasarana, kumpulan sokongan yang padu, pendokumentasian yang jitu sehingga ke peringkat pelaksanaan dan pemantauan, sejumlah dana amatlah diperlukan agar semuanya berjalan seiring dengan hasrat transformasi pendidikan. Lain daripada itu, menurutnya juga, cabaran seterusnya iaitu berkaitan perubahan sikap untuk mengadaptasi pelajaran pembelajaran digital. Hal ini dikatakan demikian kerana pengadaptasian terhadap perubahan teknologi ini memerlukan tempoh masa yang berbeza bagi setiap individu. Akhir sekali, perspektif masyarakat dalam pembelajaran digital juga dilihat tidak mendukung kepada pembelajaran teknologi ini. Hal ini dibuktikan dengan kajian oleh Mai Zatul 2015
Apabila menyebut tentang permainan digital yang menjadi salah satu bentuk pembelajaran berteknologi, masyarakat menggambarkan permainan digital ini berbentuk aksi seperti peperangan, perlumbaan yang menonjolkan watak yang ganas dan kasar. Seterusnya, saya ingin menerangkan teori berkaitan yang terdapat dalam jurnal ini, iaitu menurut Muhammad Nazrul 2020, konsep pembelajaran digital merupakan transformasi sistem pendidikan di Malaysia dalam meletakkan kedudukan Malaysia ini sebagai pendidikan di tahap global. Tahap global di sini bermaksud bersifat menyeluruh dan turut memberi kesan kepada semua institusi pendidikan di Malaysia. Jadi, di bahagian kesimpulan, dapat saya simpulkan seiring dan bertepatan dengan transformasi pendidikan negara, warga pendidik harus menempuh segala halangan dan cabaran pembelajaran digital demi melonjakkan kemenjadian modal insan menghadapi dunia alaf baru. Usaha yang telah dilaksanakan supaya kehidupan rakyat boleh dikekalkan kesejahteraannya seperti penggunaan aplikasi digital untuk melaksanakan PDPC supaya tiada seorang murid pun yang tercicir dalam pelajarannya. Dan wujud juga kekagangan dalam pendidikan dan talian seperti masalah capaian internet, ketiadaan peranti digital pintar serta sikap murid itu sendiri. Sebaliknya, perkara ini dapat dielak apabila guru memikirkan cara penyampaian ilmu ini supaya dapat diteruskan. Segala usaha yang dilaksanakan akan dapat memperlihatkan kesannya apabila transformasi pendidikan dijadikan wadah dalam pendidikan masa kini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.